Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, insya-Allah hari ini kita akan mula baca panggil Qawaidul I'lal. Yang mana Qawaidul I'lal ni adalah himpunan kaedah-kaedah yang disebut dalam kitab-kitab saraf. Dalam bab fi'il ajwaf, misal, dalam ishtiqaq asma dan sebagainya lah. Dan ini kalau kita buka dalam syarah-syarah mana pun, syarah Kailani atas Taftazani, ataupun syarah Kailani atas Tasri' Izzi, ataupun syarah Taftazani atas Tasri' Izzi, yang akan sebut sebab apa qulibat minal, contoh qala daripada qawala kepada qala litaharukima qablaha wa anfataha ma qablaha. Jadi daripada yang disebut daripada tu, ulama himpun letak satu kaedah. Sebab daripada kaedah ni lah, daripada 20 kaedah yang dihimpunkan ini, dapat membantu para pelajar untuk lebih faham bila sebut. Okey, nampak dah. Sebagai tamhid, panggil tamhid. Dan sebenarnya kalau ikut, ia kena nak baca ni, kena habis matan bina dulu. Sebab tu dalam kitab ni dia sebut apa? Qawaid tasrif wa qawaidul i'lal. Sebab apa? Qawaidul tasrif ni yang kalau kita baca matan bina ataupun matan Tasri' Izzi, tu dalam tu. Cuma Tasri' Izzi ni dia campur dah. Sudah bercampur dengan qawaidul i'lal. Cuma ia tidak letak bazinah sebut. Ni qawaidul i'lal, tak sebut. Kalau dalam Tasri' Izzi. Kalau dalam amsilah tasrifiyah ataupun amsilah tasrifiyah tu, awak kena wajib ngapa? Yang banyak tu ada berapa bab? Ada bab usul, ada bab furu'. Maksudnya furu' ni contoh bab fa'il. Kita nak tasrif macam mana? Fa'il, fa'ilani, fa'iluna. Itu tasrif. Kalau bab usul tasrif yang kita sebut fa'ala yaf'ulu, if'al, ataupun fa'lan wa fi'alan, fahuwa fa'il wa dhaka maf'ul. Siapalah habis, siapa apa? Allahumma salli ala sayyidina, siapa daripada wazan isim makan isim zaman, siapa habis. Lepas tu panggil tasrif usul yang kita wajib menghafal. Benar, kita hafal dah masa sekolah menengah. Cuma kita tidak panggil benda tu tidak ngapai lah. Sekarang ni baru kita sedar. Gitu. Baik. Itu sebagai tamhid untuk sebelum kita masuk syuruk. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Siapa nama penghimpun? Tak ada lah ni. Tengok. Nama penghimpun Muhammad Zamardi Shirazi Al-Hajj. Ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhi wal muslimin. Amin. Tak silapnya ulama Indon buat. Ulama Indon. Tak silapnya lah. Sebab ni yang anda belajar kitab ni tahun 2019 dengan secara beronline lah, dengan Ustaz Zainul Kedah, APT, kenal. Anak murid Ustaz Dr. Fifi. Dr. Fifi lama lagi, baru mari Ustaz Zainul. PhD, semua PhD di Morocco. Jadi anak belajar daripada dia tu saraf bermula dengan amsilah tasrifiyah. Dia ajar satu-satu.
Dan dalam pada masa sama ia ajar qawaidul ilal. Sebab apa? Bila belajar qawaidul ilal, dia nak tatbik apa yang ada dalam amsilah tasrifiyah. Yang ada dalam amsilah tasrifiyah. Kalau kita jawi ada tebal kok. Ingat kalau ngapa? Jadi kunci kalau kata Syekh Fauzi, sebab apa dalam kitab Saraf, kitab Nahwu kita banyak jumpa dalam syarah ada hasyiah, ada syarah. Atas Ibn Aqil pun banyak hasyiah, banyak syarah. Dan pada satu syarah pun banyak hasyiah. Cuba kita lihat dalam kitab Saraf. Banyak tak hasyiah? Tak banyak. Tak banyak. Sebab apa saya kata? Sebab al-ilmu sarf payah. Sehingga kan ramai ulama tak masuk dalam ni. Tak masuk dalam perbahasan sebab payah. Cuba untuk leraikan masalah tu. Al-muhim, saraf ni ia panggil sesuatu benda yang kena hafal. Kalau tak hafal, tak maksudnya tidak hafal tasrif, tak hafal kaedah, kita tak akan dapat malakah. Jadi benda tu macam ilmu arus juga. Arus qafiyah. Kita hafal baha, apa macam jenis baha. Kita hafal i'lal, zihaf. Kita hafal qafiyah, masalah qafiyah. Apa huruf rawi apa semua tu. Waktu ngapa? Tatbik. Gitu juga saraf kita hafal. Kita hafal kaedah, kita tatbik. Waktu yang akan membina malakah. Dan ilmu alat semua begitu. Sya'an ilmu alat, belajar teori, tatbik. Usul fiqh, belajar teori, tatbik. Macam mana tatbik? Ayat Quran. Tengok, kita akan pergi satu persatu. Okay, baik. Alhamdulillah kita start baca. Yang pertamanya kita akan sedekahkan Al-Fatihah kepada Tuan Musannif yang menghimpunkan qawaidul ilal ini bisri Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Saya baca bismillah. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tidak akan bahas bismillah. Wa hadza laisa maqam. Sebab kalau kita nak bahas, contohlah kita sebut sikit. Kalau kita nak bahas bismillah, dia akan pergi satu-satu. Akan pergi pada ba. Okey, ba haraf ja, haraf ja. Haraf ja tidak masuk dalam perbahasan ilmu saraf. Sebab apa? Sebab dia itu adalah huruf daripada mabni. Isim mabni tidak termasuk dalam perbahasan saraf. Sebab yang termasuk dalam perbahasan saraf adalah isim mutamakkin dengan fi'il mutasarrif. Itu akan dibincang dalam, kalau kita baca lah lepas ni, mungkin niatnya macam kita akan baca matan bina. Kita akan baca matan. Lepas baca matan, mungkin Ustaz Najmi akan baca syarah kafawi atau matan bina. Okey, baik. Baik, bismillah. Ba tak termasuk dalam permasalahan ilmu saraf. Dua je. Al-asma' mutamakkinah dan juga al-af'al mutasarrifah. Ni kita akan sebut dalam mabadi'u asyarah bila kita baca matan bina, insya-Allah. Dan isim, kita sebut sikit ya. Isim, ismullah, al-ismun, isim perbahasan kalau kita nak bahas sungguh, ia akan bincang. Okey, isim ni daripada mana? Ia mushtaq daripada mana? Ia akan bincang. Ada dua pendapat, sama ada wasmun ataupun simah. Wasmun ataupun sumuwun. Wasmun ataupun sumuwun. Wasmun dengan masuk alamah, sumu dengan masuk ali. Jadi daripada
daripada perbahasan kita sebut daripada isim, macam mana alif sim min boleh terbentuk daripada sumuwun ataupun simah. Itu perbahasan dalam sorof. Perbahasan dalam sorof akan sebut, ia akan sebut macam mana boleh berlaku daripada sumuwun kepada isim. Kita tidak akan bincang sini sebab hazal laisa maqam. Kita nak sebut sikit bahawasanya likulli fannin likulli syari'in fannin la yanbaghi an yashra'u fi fi mabadi' asyarah. Sebab apa? Yanbaghi an ya'rifa mabadi' asyarah. Sebab apa? Kalulah wa illam ya'rif fa huwa kaman rakibal matnal amya. Dia ni seolah-olah dia ni menunggang atas matan dalam keadaan dia ni buta. Macam mana orang buta nak bawa kuda? Di situ ada tashbih. Tashbih mentashbihkan orang yang tidak tahu mabadi asyarah ni dengan orang yang buta yang naik atas kenderaan kuda. Macam mana dia nak bawa kuda sedangkan dia tak nampak? Itu perumpamaan yang disebut huwa kaman rakiba matnal amya. Dia ni seolah-olah menunggang matan dalam keadaan dia ni amya. Baik. Tu nak sebut sini, nak sebut apa? Nak sebut bahawasanya mabadi asyarah tu penting. Sebab tanpa mabadi asyarah, sebab apa kita belajar ni? Sebab apa kita belajar saraf? Dalam sebab-sebab tu apa yang terbit daripada fikiran kita, sebab apa kita belajar, itu dijawab dalam mabadi asyarah. Baik, terus. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabbil alamin, Tuhan segala alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan selawat dan salam sejahtera ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Amma ba'du faslul khitab. Dia ni untuk membezakan di antara muqaddimah dengan masyru'nya dalam perbahasan yang dikehendaki dalam kitab. Fa'lam anna sarfa ummul ulumi wan nahwa abuha. Ini kita sebut awal-awal dalam kitab, dalam Awamil Birkawi kita sebut bahawa saraf ini adalah ibu bagi ulum, wan nahwu abuha, dan ilmu nahwu ini adalah bapa sekalian ulum, ilmu-ilmu. Sebab apa? Macam mana boleh kita nak faham hasyiah Syarqawi ala tahrir ataupun hasyiah Bujarimi ala ikna tanpa kita dapat ada asas ataupun kita menguasai kedua-dua ilmu ini? Tak ada. Tidak akan siapa. Kalaulah dapat hari ni, dapat kitab awak tak ada bagi, macam mana kita boleh baca? Sekarang ni okey, dapat kitab bagi, bagi kitab awak labi, boleh baca tak? Belum tentu boleh faham. Jadi kefahaman tu menuntut kepada dua ilmu, iaitu ilmu nahwu, ilmu saraf. Untuk kita baca kitab maqasid, kita ada ilmu maqasid, kita ada ilmu alat. Ilmu maqasid itu adalah fiqh, akidah, tafsir dan sebagainya sehingga habis. Ilmu alat, ilmu nahwu, saraf, hadis, mustalah hadis, ilmu mantiq, adab, bahas, munazarah. Itu semua ilmu alat yang perlu kita pegang. Dan inilah yang disebut dalam mukawinat al-asyarah. Buat dalam kita sebut dalam guru tu, suruh baca. Ke baca lagi? Tak baca, kena baca, wajib baca. Sebab ia sebut situ wajib tahsil ilmu ulumil alah. Dia sebut situ. Yang kedua, wajib tahsil ilmu alat. Manhaj Azhari wajib tahsil ilmu alat. Jangan ngaku aling kalau ia tak boleh nak Arab. Jangan ngaku aling lah. Kita contohlah, orang baca kitab Al-Um contoh, ataupun Risalah Imam Syafi'i,
Lepas tu kita tiba-tiba kita surat I'rab. Okey, kenapa I'rab ni? Betul dari awak. Sikah tak kita dengan ilmu dia? Macam mana dia dapat kefahaman tanpa dia ni ada ilmu nahwu saraf? Ada iskal. Jadi labudda tahsil ilmu ulumi ala. Baik. Fa'alaika an tuqaddimal umma 'ala al-abbi. Fa'alaika, dia sebut fa'alaika dan dipanggil isim fa'il dengan masuk ilzam alaika. Fa'alaika ay ilzam alaika an tuqaddimal umma 'ala abi. Lazimlah oleh kamu, wajib atas kamu ni untuk mendahului ibu ke atas ab, sebagaimana dalam hadis. Ummu baru ab dalam hadis. Li'annal jannata tahta aqdamin ummahati. Jadi nak tashbihkan ibu saraf ni sebagai ibu dengan ibu yang hakiki, ibu insan. Dengan masuk sebagaimana dalam dunia ibu kepada manusia ni kita dahulukan, kita tashrifkan berbanding dengan ayah. Begitu juga dengan saraf, kita tashrifkan berbanding dengan nahu. Sebab nahu ia berkait dengan murakkabat. Kan kalam kita nak i'rab. Berlaku i'rab sekiranya cukup jadi jumlah Zaidun jaa ila madrasah. Adapun saraf ini muta'allaq dia ni bertakluk pada kalimah yang mufrad. Zaidun ataupun Zaidun ja'adah yaf'ulu yadribu, berkait. Hanya berkait pada mufrad. Dan pada panggil apa? Dari sudut tertib tabi'i, kita nak dahulukan yang murakkabat ke mufradat dulu. Mestilah kita dahulukan mufradat. Sebab daripada mufradat terjadinya murakkabat. Jadi sebab itu jugalah kita takdirkan saraf ke atas nahwu. Sebab saraf ia ni berkait pada lafaz yang mufrad. Nahwu berkait dengan lafaz yang murakkab. Jadi didahulukan lafaz mufrad ke atas murakkabat. Khulasahnya, natijah dahulukan saraf ke atas nahwu. Baik. Li'annal jannata tahta aqdamil ummahati. Kerana syurga itu di bawah telapak kaki ibu. Ni elah lah nak kata hujah bahawasanya saraf ni wajib kita dahulukan. Walan tanalaha illa bita'dhimihim, dan kita tidak akan sesekali litabid inda Zamakhsyari sahaja faqat. Sebab ahli sunnah dah sebut lan tidak semata-mata hanya memberi makna takbid, maksud selama-lama. Di sisi Imam Zamakhsyari sahaja dalam tafsirnya, ia hanyalah menyebut lan tu litakbid. Kerana di sisi ahli sunnah boleh sebut lan tu bukan litakbid. Okay, baik. Lan tanalaha illa bi ta'zimih. Dia ni tidak akan sesekali kamu mendapati syurga, kembali kepada al-jannah, illa bi ta'zimihim, kecuali dengan mentakzimkan ummahat. Hinna kembali kepada ummahati, kecuali kita mentasyrihkan, kita menghormati, kita ni mengagungkan ibu-ibu. Wa kam qari'in zalla lisanuhu liqauni muzayyifan tadqiqahu. Ini sebut syuruk kepada masuknya faedah kam ni. Wa kam qari'in ni ia isyarat kepada faedah belajar ilmu saraf. Kam, wa kam khabariyah, kita ada kam istifhamiyah, kita ada kam khabariyah. Kam sini kam khabariyah, maksud dia bukan untuk tanya, bukan nak tanya berapa tak bikam, bukan. Kam untuk nak kata ramainya, betapa ramainya. Kalau kita terjemah betapa ramainya pembaca qari'in. Zalla, yang tergelincir, lisanuhu, oleh lisannya yang
tergelincir lah. Zalla tergelincir oleh lisannya. Kenapa? Kerana apa? Likaunihi lam ta'aluk kepada zallah. Tergelincir kerana likauni qari. Tak ada dalam tu. Tak ada. Oh, tak ada. Lepas tu ia sebut apa? Lepas daripada Cuba baca dari awal. Asfah, cuba baca dari awal. Wa kam qaridin zalim bisanihi likaunihi mazifan Muzayyifan tadqiqi. La ilaha illallah. Ingat tak ada. Kau sangat lain rupanya. Baik. Wa kam qari'in zalin, ia tulis zalin. Zalin. Wa kam qari'in zalin, boleh ya baca. Wa kam qari'in zalin, ia akan jadi ada alif. Tak ada. Zalin. Zalla. Zalin akan jadi, kalau zalin akan jadi isim fa'il tapi kena ada alif lah. Zalin. Zalla. Salah bagi tu. Zalla lisanuhu, yang tergelincir oleh lisannya, lisan qari tadi. Likaunihi, kerana apa? Kerana keadaan siapa? Keadaan qari. Muzayyifan, dia ni memperkecilkan. Tadqiqas sarfi, kerana dia ni memperkecilkan dalam mendalami ilmu saraf. Ia nak sebut fawaid antara belajar ilmu saraf. Sebab apa? Ilmu saraf sebab sekejap ya. Sebab apa dia ni mempertikai, maksudnya antara faedah kita belajar saraf, supaya ni kita tidak jatuh, lisan kita tidak tersalah, lisan kita ini dalam mempertuturkan kata, dalam kita tafsirkan, dalam kita memahami tafsir Quran. Kalau kita Waalaikumsalam masuk. Kalaulah kita ni tidak dapat menguasai ilmu saraf, bagaimana kita dapat memahami tafsir? Jadi sini wakam qari'in zalla lisanuhu likauni muzayyifan tadqiqahu, ini isyarat kepada supaya kita ni tambah kepada kepentingan dalam ilmu saraf. Baik. Wa tasrif, ni dia masuk habis muqaddimah. Dia nak masuk dalam syuruk dalam ta'rif tasrif. Wa tasrif lughatan at-taghyir mutlaqan. At-taghyir mutlaqan, ataupun disebut dalam kitab lain at-taghyir wa tahwil. At-taghyir wa tahwil, iaitu semata-mata perubahan. Maksudnya berangkumilah sama ada kita ni memindahkan sesuatu kepada sesuatu, dipanggil taghyir, ataupun angin yang menolak daun. Wa tasrifur riyah, dalam ayat Al-Quran, wa tasrifur riyah, yang menghembuskan daun-daun ataupun menghembuskan pokok-pokok ranting-ranting. Termasuk juga dalam taghyir, kerana mengubah tempat daripada ranting yang ada dalam pokok jatuh ke tanah, dipanggil taghyir juga. Sebab tu disebut taghyir mutlaqan, tanpa kita lihat qaid, dia tu dihembus daripada manusia ataupun angin. Sebab tu disebut mutlaqan. Apa? Fi? Bukan fi nuskhah akhar. Maksudnya antara maksud yang lain adalah tahwil. Sama je tahwil dengan taghyir. Cuma dalam bila kita buka kamus,
ia akan berdalilkan dengan wa tasrifur riyah, yang menghembuskan. Tasrif situ, tasrifur riyah, yang menghembuskan angin, bukan yang mengubah, yang bukanlah mengubah, tapi yang menghembuskan oleh angin. Menghembus, kita tengok munasabah, dia tu juga membawa makna taghyir. Dari sudut apa? Dari sudut daripada daun yang asalnya duduk atas pokok, lalu berterbangan. Daripada berterbangan tu, daripada duduk atas pokok, jatuh atas tanah. Bukankah itu dipanggil taghyir? Taghyir juga, ataupun tahwil. Sebab tu disebut taghyir mutlaqan. Baik. Banyaklah kalau dalam Quran, unzur kaifa nusarriful ayat walaqad sarrafna fi hadzal Quran. Walaqad tabdil walaqad sarrafna fi hadzal Quran liyadhakkaru. Dengan masuk Allah Subhanahu Wa Taala ni mengubah uslub. Sarrafna ay taqlibna, qallabna fi hadzal Quran, maksudnya mengubah uslub dalam Quran. Kita tutup mengubah usul Quran supaya liyadhakkaru, supaya kamu beringat. Okey, baik. Dan banyak lagi boleh buka dalam kamus Lisanul Arab dan lain-lain. Baik. Adapun dalam istilah wasarfu fi al-istilah, istilahan iaitu adalah naz'un khafid. Asalnya macam wa fil istilah, wa fi al-istilah. Sama juga lughatan dipanggil naz'un minal khafid. Kita cabut khafid, kita cabut huruf jar. Asalnya wa tasrif fil lughati. Faham? Asalnya bila kita cabut fil, kita cabut fi, ia akan jadi mansub bin naz'il khafid, akan jadi lughatan. Wastilahan sama juga. Kan naz'u mansub dipanggil lughatan, kita i'rab jadi mansub binaz'il khafid. Naz'u mansub binaz'il khafid. Naz'a cabut. Baca lughatan biasanya mana-mana kitab dalam kita kuliah pun sekarang ta'rif ada sebut lughatan, ai fil lughah. Dia takdim makmul lah, kata takdim jar majrur. Baik, at-taghyir mutlaqan wastilahan tahwilul aslil wahidi ila amsilatin mukhtalifatin lima'anin maqsudatin la tahsulu illa biha. Ini ta'rif. Kita dalam tasrif, kita ada ta'rif dari istilah. Dalam istilah kita ada ta'rif dua. Di sisi inda sarfiyin, ia dipanggil ta'rif istilah al-ismi ataupun al-ilmi. Kita ada makna al-istilah at-tatbiqi ataupun al-masdari, nama lain di sisi sarfiyin. Yang disebut dalam ni adalah dipanggil istilah apa? Istilah min jihati al-ma'na al-masdari, dengan dia al-masdariyu, ataupun al-ma'na at-tatbiqi. Kita tahwilkan perbuatan kita ni, menukarkan asal yang satu. Di sisi Basriyin asal adalah masdar. Di sisi Kufah asal bagi sesuatu kalimah adalah fi'il madin, fi'lun madin. Jadi menukarkan kepada asal yang satu itu kepada amsilatin mukhtalifah. Amsilatin dengan maksud hay'ah ataupun sirah ataupun wazan ataupun wizanun dan lain-lain. Itu masuk amsilatin mukhtalifatin lima'ani maksudatin ila amsilatin mukhtalifatin
lima'anin maqsudatin la tahsulu illa biha. Baik, ila amsilatin mukhtalifatin, kalau ikut ta'rif memada sehingga ila amsilatin mukhtalifatin. Adapun lima'anin maqsudatin la tahsulu illa biha ni bagi bayan li ta'rif. Bayan li ta'rif. Baik. Ni adapun ta'rif, kita sebut ada ta'diyah, ada ta'rif makna asmal masdari, iaitu tatbiki, janib tatbiki ada makna al-ilmi ataupun al-ismi. Saling ni, saling ta'rif ni. Satu lagi, ilmun. Ini ta'rif yang disebut dalam Ibnu Hajib dalam kitab Asy-Syafiyah. Dalam kitab Asy-Syafiyah, Ibnu Hajib ada dua kitab. Dalam kitab Nahwu dipanggil Al-Kafiyah. Syarah yang terbaik adalah syarah Ar-Radiyuddin Al-Istibraizi. Dan satu lagi kitab Ibnu Hajib juga buat satu matan dinamakan Asy-Syafiyah. Al-Kafiyah Nahwu, Asy-Syafiyah Saraf. Dan dan Imam Radiyuddin juga membuat syarah ke atas Syafiyah. Jadi Imam Radiyuddin ada dua syarah, satu atas Kafiyah, satu lagi atas Kafiyah, satu lagi atas Syafiyah. Baik. Dalam ta'rif Ibnu Hajib dalam kitab Syafiyah kita sebut apa? Ilmun bi usulin tu'rafu biha ahwalu abniyati al-kalimi allati laysat i'raban wa binaan. Allati laysat i'raban wa binaan. Baik. Ta'rif dalam di sisi Ibnu Hajib ni, ilmu sorah adalah ilmu bi usulin ay bi qawaid. Usul dengan maksud qawaid, dengan maksud kaedah tu'rafu biha, dan diketahui dengannya, dengan kaedah tersebut, ahwal abniyah, iaitu hal ehwal, maksudnya keadaan-keadaan binaan kalimah. Allati laysat i'raban, qaid ni laysat i'raban wa binaan, qaid untuk mengeluarkan ilmu nahwu. Sebab apa? Ilmu nahwu berkait dengan ahwal al-binatu kalim juga, tapi dia ni berkait dengan qaid i'rab, dari sudut i'rab dengan bina. Kita sebut dah dalam awamil birkawi. Jadi di sini kita sebut dua ta'rif, min janibi al-ismi, satu lagi min janibi tatbiqi ataupun min janibi al-masdari. Apakah masuk ilmi dengan masuk nisbah ta'rif makna al-ilmi ataupun al-ismi, nisbah dari sudut teori. Kita mudah kata ilmu yang kita sebut tadi dalam kitab ta'rif Ibnu Hajib ni adalah ta'rif teori, ta'rif ilmu dari sudut teori. Adapun dari sudut yang disebut dalam kitab kita, tahwil asli adalah ta'rif dari sudut tatbik, praktikal. Sebab apa? Kita tengok dalam kitab kita tahwilul asli, macam mana tahwil asli al-wahidi, dengan maksud kita ni menukarkan perbuatan kita, seorang kita ni qari ataupun mutakallim ni, perbuatan kita menukarkan asal yang satu. Kita ambil contoh darbun, kan? Darbun tadulu ala apa? Tadulu ala al-hadas, tadulu ala hadas faqat, la ghair. Daripada darbun ni kita buat, kita nak jadikan daripada nak sebut berlakunya hadas yang bertakluk pada zaman lepas. Macam mana kita nak buat? Kita wazankan atas wazan fa'ala. Jadi daraba.
Jadi daraba dalla ala hadasin wa muqtarinin bi zamanin madin. Qada wan madha wan qada, yang telah berlalu. Okey, baik, sekarang kita nak takbirkan daripada darbun tu, kita nak takbirkan yang sesuatu hadas yang berlaku pada zaman sekarang. Kita wazan ke atas wazan yaf'ilu. Sebab apa? Fa'ala yaf'ilu. Daraba yadribu. Jadi yadribu. Okey, baik, sekarang kita nak takbirkan daripada darbun, kita nak tukarkan kepada sesuatu zat yang adanya hadas, hadas darb, yang terbit daripada zat tu hadas darb. Macam mana? Kita wazankan atas isim fa'il. Jadi darib. Jadi darbun daripada daraba yadribu, daribun, ataupun yang berlaku ke atasnya iaitu madrub, waqa alaihi. Jadi semua amsilah tadi, daraba yadribu, daribun, ataupun madrubun, ataupun madrib, isim makan, ataupun madrab, tu ia kembali amsilah mukhtalifah lima'anin maksudatin. Sebab apa? Darib ada makna yang khusus, daraba ada yang makna yang khusus, yadribu ada makna yang khusus. Jadi perbuatan kita menukarkan daripada darbun kepada darib, kepada daraba, kepada yadribu, dipanggil daripada istilah praktikal. Ta'rif dari sudut praktikal. Adapun dari sudut teori, kita belajar. Okey, kalau contoh kita ambil satu bab yang pertama, bab fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Kita belajar teori. Okey, daripada bab yang pertama fa'ala yaf'ulu, kita kena wazankan setiap kalimah tu atas wazan yang sama, fa'ala yaf'ulu. Dan ni kita tahu dia ni adalah daripada min umdatil abwab. Min umdatil abwab. Kita belajar teori sahaja. Ataupun kita belajar teori macam mana kita nak buat daripada fa'il. Okey, baik, kita tambahkan alif selepas di antara fa dengan ain. Teori. Praktikal kita tukarkan daripada darbun kepada darib. Jadi ada teori, ada praktikal. Sebagaimana ilmu nahwu lah, kita belajar kalamun lafzun mufidu kastaqim. Kita belajar lafaz tersebut. Kita baca mubtada Zaidun wa Azirun khabar dalam alfiah. Ni Zaidun, okey, mubtada. Macam mana kita nak kenal mubtada? Macam mana kita nak kenal khabar? Teori sahaja. Bila kita nak praktikal, kita i'rab. Zaidun Azirun. Jadi bila kita i'rab tu praktikal. Adapun teori ni kita tahu macam mana kita nak jadikan mubtada, macam mana kita nakkan jadi khabar. Apakah rukun khabar? Apakah syarat nak jadi khabar bagi mubtada? Kalau khabar tu jumlah, apakah syarat pula? Teori. Praktikal bila kita i'rab. Tatbiq qawaid i'rab tadi. Nampak beza di antara ta'rif di sisi sarf ada dua ta'rif. Ada ta'rif dari sudut teori, ada ta'rif dari sudut praktikal. Baik. Wal i'lal. Cumanya was tasrif ni berhajat kepada amsilah tasrifiyah ataupun dalam mata bina. Adapun i'lal, wal i'lal, dia sebut pula ta'rif bari i'lal. I'lal huwa taghyiru harfi illati litakhfifi wa yajma'uhu al-qalbu wal hasfu wal iskanu wa hurufuha alifu wal waw wal ya'u. I'lal bermulanya wal i'lal, waw kita boleh nak jadikan dia tu waw ataf tak atas tasrif. Kita boleh juga jadi waw tu waw alif tidaiyah. Jadi tasrif i'lal akan jadi mubtada. Kalau kita jadikan waw ataf, i'lal tu akan jadi ma'tuf alaih. Baik. Ma'tuf tasrif jadi ma'tuf alaih. Wal i'lalu, dan bermula i'lal.
ta'rif illah iaitu taghyiru harfi illah. Kita ni mengubahkan, kita menukarkan harf illah, taghyiru harfi illah min idafati masdar lil maf'ul, iaitu taghyiru harfal illah, taghyiru ahad, iaitu ghayyara ahadun ataupun al-insanu harfa illah litakhfif asaya. Jadi panggil idafah masdar kepada mudhafu ilaih. Jadi harfi itu jadi maf'ulun bih, maf'ulun bih maknan, majrur lafzan, maf'ul maknan. Jadi harfi illah, dia ni mengubah harfa illah kerana apa? Litakhfif, kerana sebab untuk meringankan. Wa yajma'u al-i'lal al-qalbu, dan terhimpunnya pada i'lal ini adalah al-qalbu wal hasfu wal iskan, iaitu perubahan yang dinamakan al-qalbu ataupun perubahan yang dinamakan al-hasfu, ataupun istilah yang lain al-hasfu bila kita jumpa ulama mutaqaddimi ia sebut an-naqsu. Sama, al-hasfu dengan naqsu sama. Ada, dan juga al-iskan, dan juga al-iskan. Wa hurufuha wa hurufu illah al-alifu wal wawu wal ya. Jadi mudah. Adapun huruf illah adalah alif, waw dan ya. Baik. Lepas kita faham ada tasrih, ada ilal, kita akan faham bahawasanya dalam ilmu saraf sebenarnya ia terbahagi kepada dua juzuk. Terbahagi kepada dua juzuk, iaitu satu masalah yang berkait dengan amsilah mukhtalifah. Macam mana kita nak buat wazankan dalam bentuk isim fa'il, isim madrub, isim maf'ul, fa'il madin, fa'ilun madin, fa'il mudhari'. Macam mana kita nak buat fa'il amar, amsilah. Satu juzuk yang berkait dengan ilmu saraf. Satu juzuk kisim yang kedua iaitu perbahasan al-i'lal, al-ibdal, al-qalb, az-ziyadah wal hasfi, dan juga an-naklu dan idgham. Itu bahasan yang bertakluk, juzuk yang kedua yang bertakluk dengan ilmu saraf. Dan biasanya perbahasan ni kita belajar dalam STAM. Perbahasan ni i'lal, ibdal, qalb, ta'wid, idgham dan sebagainya, itu waktu juga dipanggil sebagai satu juzuk daripada saraf. Sebab itulah dalam kitab Ibnu Usfur, dalam kitabnya Al-Mumti' Al-Kabir fi Tasrif, wajib beli. Wajib beli. Ya, kitab Mumti' Al-Kabir bagi Ibnu Usfur ni adalah kitab umdah lah, kitab umdah bagi imam saraf. Tabak mahal khabar gitulah. Tabak mahal. Ada je dah ni. Ada rumah. Ia ada benda. Ada tasrih muluki satu, syarah tasrih muluki Ibnu Ya'ish satu. Syarah tersebut adalah mukhtasar daripada daripada panggil pati lah, pati daripada kitab Al-Mumti' Al-Kabir bagi Ibnu Usfur. Jadi nak faham Ibnu Usfur kena faham Ibnu Ya'ish, syarah Ibnu Ya'ish, baru faham Ibnu Usfur. Nak faham Ibnu Usfur kena lalu matan muluki. Nak faham muluki kena lakah tasrih izi dulu. Nak faham tasrih izi kena lakah matan minaq dulu. Perjalanan yang panjang. Lepas tu barulah boleh kita baca Syafi'iyah. Asy-Syafi'i Ibnu Hajib. Baik. Jadi dalam kitab tu Ibnu Usfur kata at-tasrif yang qasimu ila qismain. Yang pertama, ja'alul kalimah ala siyaghi mukhtalifah lidurubi minal ma'ani. Kita sebut ya, nak sebut bahawasanya dia ni berkait dengan macam mana kita nak bentukkan kepada amsilah mukhtalifah. Yang kedua, taghyirul kalimah an asliha min ghairi an yakuna zalika taghyir li ifadatil ma'na. Yang pertama, amsilah kita ja'lil kalimah ila amsilatin mukhtalifah li ma'anin. Satu. Beza yang kedua,
taghyir kalimah bi ghairi ma'ani. Bi ghairi taghyir ma'ani. Hanya berubah dari sudut kalimah. Makna tak berubah. Contoh perbahasan yang kita akan bincang. Qala. Asalnya qawala. Qawala dan qala. Makna sama tak? Sama sebab daripada asal daripada qaulun. Apa lagi? Sara dengan saraya. Makna sama? Sama. Tapi berubah dari sudut lafaz sahaja, tidak berubah daripada makna. Berbeza dengan yang tadi. Darbun dengan daribun. Ada beza? Ada beza. Darbun tadullu ala hadas. Darib tadullu ala al-hadas allati yaqumu biha az-zat. Jadi ada perbezaan makna. Tapi pada perbahasan yang kedua, iaitu yang kita nak bincang pada hari ini dalam kitab Qawaidul I'lal, perbahasan perubahan yang berlaku dalam kalimah tanpa mengubah dari sudut lafaz sahaja, tanpa mengubah makna. Itu yang kita akan bincang. Sebab itulah kata sebenarnya sepatutnya kita lalu mata minat dulu. Tapi tak apalah. Sebab bila kita belajar Qawaidul I'lal, kita akan tatbik. Bila kita jumpa mata minat, kita tatbik dari sudut amsilah, macam mana berlaku perubahan tersebut. Baik. Dalam Hasyiah Al-Khuduri, dalam atas Ibnu Aqil, Syarah Ibnu Aqil, ia sebut perbahasan yang kedua yang bertakluk ni ada 6. Al-I'lal, tu lihat Az-Ziyadah dalam kitab Hasyiah Khuduri ala Syarhi Ibn Al-Aqil ala Al-Afiyah Ibn Al-Malik. Ia sebut apa? Ia sebut kisim yang kedua ni yashmalu ala, yang pertama az-ziyadah, yang kedua al-hasfu, yang kedua al-qalb, yang ketiga al-qalbu, yang keempat al-ibdal, yang kelima an-naklu, dan yang keenam al-idgham. An-naklu, al-idgham, 6. Wa hadza kulluha yusamma al-i'lal. Cumanya nak sebut apa? Di sana ada yang membezakan i'lal dalam masalah tu dengan i'lal yang kita akan bahaskan dalam ni. Sebab apa? I'lal yang akan kita bahaskan dalam ni adalah i'lal yang bersangkut paut dengan haraf illah sahaja, bukan yang bersangkut paut dengan i'lal yang kita sebut tadi. Jadi tambih, bila kita sebut i'lal, ia akan ada dua itlaq. Sama ada yang disebut dalam ni taghyir harfi illah li takhfif, ataupun al-i'lal yang merangkumi daripada endam yang kita sebut tadi. Baik. Al-i'lal yang dalam kitab kita ni, yang hanya bersangkut pautnya adalah i'lal yang berkait dengan haraf illah sahaja. Kita tidak akan masuk al-qalbu, kita tak akan masuk. Kita bukan dan dalam i'lal dia ni merangkumi pula al-qalbu, al-hasfu, al-iskan. I'lal iaitu perubahan yang berlaku dalam huruf illah. Apakah perubahan tersebut? Ada 3. Ada 3 jenis perubahan, iaitu al-qalbu yang disebut ni, al-hasfu, wal-iskan. Jadi perubahan yang disebut al-qalbu kita akan namakan juga i'lal. Perubahan yang berlaku dalam huruf illah melalui dengan kita hazafkan, itu juga dinamakan i'lal. Ataupun kita iskankan juga dinamakan i'lal. Nampak? Jadi mudah kata i'lal, dia akan ada 2 jenis, dia akan
pecah pada 3 bawah. Al-hasfu wal iskan. Cumanya tambih pada al-qalbu buat ta'liq, qad yutlaku buat ta'liq ke atas al-qalbu, wa yajma'u al-qalbu buat ta'liq satu sikit. Qad yutlaku al-qalbu bil ibdal. Qad yutlaku al-qalbu bi ibdal. Terkadang diitlakkan, dinamakan al-qalbu dengan ibdal. Tapi kena ingat bahawasanya dalam saraf dia akan ada 4 benda. Dia akan ada pembahagian terhadap al-qalbu, satu istilah. Al-ibdal, satu istilah. An-naqlu, satu istilah. At-ta'wi, satu istilah. Jadi al-ibdal sebenarnya satu istilah yang lain dengan al-qalbu, tapi dalam ta'liq kita sebut qad yutlaku. Terkadang ulama sarah ni gunakan al-qalbu, dinamakan perubahan yang berlaku pada huruf illah, tapi sepatutnya kita namakan al-qalbu, tapi ia namakan dengan al-ibdal. Sebab apa? Sebab al-ibdal adalah perubahan yang berlaku pada huruf illah, dan juga bukan daripada huruf sahih. Maksudnya ibdal lebih umum, merangkumi perubahan yang berlaku pada huruf illah dan juga huruf sahih. Nampak? Jadi sebab itulah boleh ulama saraf itlakkan perubahan yang berlaku pada huruf illah dinamakan sebagai ibdal. Sebab apa? Sebab alaqah di antara qal dengan ibdal, alaqah umum wa khusus wajhiyun. Umum wa khusus wajhiyun. Baik. Kenapa? Gini. Sini. Jadi nampak apa yang kita nak bincang ni adalah al-i'lan. Baik, kita pergi yang kaedah yang pertama sebelum kita tawakuf. Nak pergi dah 11.30 lah. Baik. Al-qa'idatul ula. Idza hurrikat ya'un wawun ba'da fathatin fa'aqlib. Situ fa'aqlib ya? Ke tak? Faqlib. Faqlib pun boleh. Faqlib humal alfan sara khafat tawla. Faqlib. Baik, ni semua dalam kaedah ni dia sebut baik yang dibuat daripada baha tawil. Fa'ulun mafa'ilun. Dan baha tawil wajib pada baha tawil kita buat taf'ilah dia dengan taf'ilah at-tam, bukan majzub. Wajib pada baha tawil. Yang tiga yang wajib pada baha, yang kena wajib padanya taf'ilah tam, maksudnya sebut secara habis, iaitu pada baha tawil, baha munsarih dengan baha sari'. Dan baha tawil dia kita belajar dalam dalam syair ni kita ada arud dengan durub, kan, darab. Dan pada baha tawil dia akan berlakunya pada arud, iaitu maqbud, qabat, iaitu hazaf sakin, hazaf al-khamis sakin, hazaf huruf yang kelima yang sakin. Dan pada pada arud, pada arud dia sama ada 3, sahih ataupun qabat ataupun hazaf. Baik. Lepas tu dalam kita nak sebut je lah. Sebagaimana dalam ni qabat berlakunya qabat pada idza hurrikat fa'ulun. Idza hurrikat ya unwawun ba'da fathatin. Jadi ba'da fathatin berlakunya padanya maqbul, iaitu hazaf. Asalnya mafa'ilun
dia hazaf ya, mafa'ilun. Da fathatin, faqlibhuma. Faqlibhuma, kita main sikit lah. Faqlibhuma alfan sara khafa tawula. Faqlib, dia hazaf huruf yang pertama daripada fa'ulun, ya, jadi ulun. Dia hazaf huruf yang pertama daripada watak majmu'. Watak majmu' fa'ulun kan. Kalau watak mafru' jadi fa'i. Jadi berlakunya pada bahasa tawil, kebiasaan berlakunya pada kharam dipanggil. Istilah al-kharmu, iaitu hazaf huruf yang pertama daripada watak majmu', daripada fa'ulun. Watak majmu'. Lun, panggil apa? Sabak khafif. Ada sabak khafif, ada sabak sakil. Watak majmu', dia hazaf huruf yang pertama pada watak majmu'. Asalnya fa'u, dia hazaf fa'. 3 bila ia panggil itu, bila kita hazaf yang pertama, ia panggil kharam. Nama perubahan tu panggil al-kharmu. Al-kharmu hanya masuk pada bahasa tawil. Sebagaimana dalam bait kita yang pertama, kaedah pertama, faqlib, iaitu ulun ataupun fulun. Ia hazaf huruf yang pertama, ia panggil kharmun. Baik. Dan ia akan berlakulah qabat pada darab dan qabat pada arud, jara. Sebab qabat ni adalah daripada zihaf. Qabat daripada zihaf. Kita ada zihaf, ada anlah mesti berlaku lazim. Maksudnya bila berlaku satu dalam satu bait, sapalah habis kena berlaku lazim. Tapi zihaf, satu bait, kalau bait yang kedua tidak lazim berlaku juga zihaf pada bait yang kedua dan ketiga. Tapi di sini berlakunya masalah qabat, ia panggil zihaf, jara, majra, anlah. Maksudnya zihaf, tapi dia ni wajib lazim berlakunya setiap bait selepasnya. Baik. Pada anlah yang pertama, iza hurrikat ya'un wawun ba'da fathatin, sekiranya apabila ditahrikkan, diharakahkan ya wawun, patutnya ya'un wawun, tapi dia hazaf waw. Sebab apa? Sebab nak jaga wazan. Ya'un wawun ba'da fathatin, sekiranya ya dengan waw fathah, sekiranya berbaris, kira berbaris atas, berbaris bawah ataupun berbaris depan. Selepas daripadanya, maksudnya waw tersebut duduk selepas daripada fathah, iaitu zu fathatin. Ba'da fathatin ai zu fathatin, iaitu huruf yang mempunyai fathah. Ketika itu faqlibhuma, maka hendaklah oleh kamu ni menukarkan kedua-duanya, iaitu ya ataupun waw kepada alifan, maf'ul yang kedua bagi iklib. Sara khafa tawula, sara contoh, sara khafa tawula contoh. Sara asalnya macam mana i'laluhu, kita baca bawah. Sara asluhu saraya, ala wazni fa'ala. Qulibat ya'u alifan litaharrukiha wa infitahi ma qablaha fasara sara. Asalnya saraya. Tengok, ia ada dua syarat. Kita nak berubah kepada waw dan ya kepada alif, kena ada dua syarat. Yang pertama, mestilah dia ni asalnya adalah waw ataupun ya, dan dua huruf tersebut mestilah berbaris. Ya berbaris, dan sebelumnya adalah fathah. Wajib fathah. Syarat yang kedua, wajib fathah sebelum pada ya ataupun waw. Ketika cukup syarat tadi, kena berubah daripada saraya kepada sara, ya kepada alif. Begitu juga kepada khafa, asalnya khawifa, atau wazan fa'ila. Qulibatil wawu alifan litaharrukiha wa infitahi ma qablaha fasara khafa. Nampak perubahan yang berlaku. Jadi kaedah, kalau kaedah dipanggil
yang disebut ni kaedah panggil dari sudut bait lah, dari sudut syair. Kalau kita nak tulis buat comel lagi, buat tulis ni kaedah iza hurrikat idza taharrakatil ya awil waw, idza taharrakatil wa awil ya ba'da harfin maftuhin qulibata alifan, qulibata alifan. Ini kaedah wajib hafal. Kaedah yang pertama. Kaedah yang pertama. Begitu juga tawula. Tawula, dia ni tidak berlaku i'lal. Tawula dia disebut dalam kaedah, dalam bait syair dia sebut tala. Sebab apa? Sebab nak jaga wazan. Sebab tawula, nak jaga wazan mafa'il. Jadi asalnya tawula isyarat kepada asalnya, iaitu berlakunya perubahan daripada tawula kepada tala, iaitu waw berbaris depan, sebelumnya berbaris atas. Maka ketika itu cukup syarat berubahlah daripada waw kepada alif, jadi tala. Sebab itulah di dalam tengok kulibat wa alifan litaharuki wa fitah mi qablaha fasara tala tu adalah kaedah yang kita akan jumpa dalam kitab tasrif, tasrif izi, syarah tasrif izi dan sebagainya. Baik, al-qaidatus tsaniyah, kita baca yang kedua. Wa in ja'ata min ba'di harfin musakkanin fa bin naqli i'lalu li du'fin wa kamila. Yang pertama ia panggil i'lal bil qalbi, disebut nama i'lal al-i'lal bil qalbi. Adapun yang kedua ni dipanggil al-i'lal bin naqli, al-i'lal bin naqli, iaitu wa in ja'ata, sekiranya datangnya ja'ata alif yang ada pada ja'ata alif isnain, kena kepada apa? Kena pada waw dengan ya. Min ba'di harfin, selepas daripada datangnya waw dengan alif selepas daripada haraf yang sukun, yang sakin. Fa bin naqli i'lalun. Jadi dengan asalnya fa i'lalu bin naqli, maka i'lal tersebut dengan naqal li du'fin, kerana lemahnya haraf sakin tadi. Wa kamila, maka kamu mestilah sempurnakannya. Ni apa panggil wa kamila ni? Dia panggil tatmim al-bait. Jadi asalnya macam mana? Tengok i'lal yasunu, asalnya macam mana? Yasbunu atau wazan yaf'ulu. Nukilatil harakatil waw ila ma qablaha litaharrukiha ba'da harfin sahihin sakinin fasara yasunu. Jadi dia berlakunya selepas daripada waw dengan sebelum daripada waw dengan ya. Waw dengan ya berbaris selepas daripada huruf sakin. Maksudnya huruf sakin duduk terlebih dahulu. Jadi asalnya yaswunu, maka sad sakin dan waw tu berbaris, jadi berpindah dhammah daripada waw kepada sebelumnya, iaitu pada haraf sakin. Jadi ketika itu jadi yasunu. Nampak? Begitu juga yasiru. Yasiru asalnya yasyiru atau wazan yaf'ilu. Maka ketika itu berbaris bawah kasrah alif ya, dan sebelumnya adalah huruf sakin. Jadi cukup syarat tadi, berpindahlah kasrah yang ada pada ya kepada sin yang sakin. Ketika itu jadilah yasiru. Mudah je. Cuma kena hafal lah. Daripada sana yasunu, lepas tu kepada yasunu. Asalnya sawuna yasunu. Sawuna berlaku juga i'lal daripada kaedah bil qalbi. Sawuna kepada sana. Sebab apa? Berbaris sebelumnya adalah fathah. Sana. Berlaku juga yaswunu. Yasunu bagi i'lal bin naqli.
Jadi kita berhenti sini dulu. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita habiskan terus lah. Kita habiskan terus. Kita habiskan, insyaAllah kita akan habiskan kaedah 20 ni. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada soalan? Ja'ata tu sebaliknya. Wa in ja'ata, alif yang ada pada ja'ata kan, ja'ata kembali kepada waw dengan ya. Waw dengan ya. Lepas tu kaedah kalau kita nak mudah, kaedah yang kedua tadi kita tulis iza taharrakatil ya awil wa sebagaimana atas. Ba'da harfi sakinin sahihin nukilat harakatiha ila ma qablahuma. Begitu kaedah dia. Kaedah ni kena apa? Kena hafal. Untuk bukan untuk siapa, untuk kita kau ada apa pun. Ada soalan ni? Kalau masa Ustaz Zainal tu dia suruh tulis hari ni kaedah hukum apa. Begitulah. Tak sepat apa mudah. Baik. Tak ada dah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna fahman nabiyya. Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka. Alhamdulillahirabbil alamin.